Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Aini dan rakan-rakan sekalian. Saya Siti Musana binti Muhammad Mustar. Okey, hari ini saya akan memetakan soalan nombor 4, iaitu bincangkan dengan kritis langkah-langkah yang dilakukan oleh Sanitary Board Kuala Lumpur iaitu SBKL dalam pengurusan makanan, penyakit, bekalan air, najis dan sampah sarap pada tahun 1890 sehingga 1914. Okey, saya akan teruskan ke bahagian pengenalan terlebih dahulu dan saya akan ceritakan tentang kesihatan awam di Kuala Lumpur sebelum tahun 1890-an, di mana ketika itu Kuala Lumpur berada di bawah Yap Ahloi dan tidak banyak yang boleh dapat dikatakan tentang kesihatan awam pada ketika itu. Dan Yap Ahloi telah membina 2 buah hospital di High Street dan hospital tersebut telah dibayar melalui hasil cukai penyembelihan khinzir. Dan untuk puan tahu semua, ketika itu penggunaan candu telah diperkenalkan kerana candu dianggap mampu menjadi ubat penahan sakit dan mencegah penyakit. Dan keadaan ini telah menyebabkan kenaikan cukai candu. Dan apabila pentadbiran British telah berpindah dari Kelang ke Kuala Lumpur pada tahun 1880, keperluan perkhidmatan dalam kesihatan ini meningkat, di mana keadaan ini telah menyebabkan pertambahan penduduk daripada orang Eropah yang telah berpindah ke Kuala Lumpur. Dan keadaan ini telah membawa kepada pelantikan seorang pegawai perubatan pada April 1881 iaitu Dr. Richard James, di mana beliau telah dilantik sebagai Residency Surgeon Selangor yang pertama dan tugasnya telah menyusun semula pentadbiran kesihatan awam di Selangor. Pada Oktober 1881 pula, Dr. James telah diganti oleh Dr. W. Sinclair, di mana beliau telah memberi perhatian kepada kebersihan alam sekitar, rawatan dan juga pencegahan penyakit dan pembinaan hospital. 2 buah hospital pada tahun 1883 telah dibina, iaitu yang pertama hospital besar yang dihaskan ataupun majoritinya adalah pesakit daripada orang Eropah. Dan yang kedua adalah hospital pupil, di mana hospital pupil ini dihaskan untuk orang-orang miskin. Bagi aspek pencegahan dan kawalan penyakit pula masih tidak meluas dan hanya dapat dijumpai iaitu vaksin untuk penyakit cacar dan kaedah kuarantin untuk penyakit taun sahaja. Bagi sistem pembentungan najis pula masih tidak tersusun, di mana sistem ini terletak di bawah Undang-Undang Kebersihan Bandar 1885, di mana setiap penghuni disediakan bilik tandas dan harus meletakkan tong najis tersebut di hadapan rumah setiap pagi bagi mengosongkan tong tersebut oleh pekerja yang terlibat. Namun, realitinya kebersihan tandas diabaikan, di mana hanya sebuah tandas untuk digunakan seramai 50 hingga 60 orang dan keadaan tandas sangat uzur. Okey, apa itu SBKL? Untuk pengetahuan semua, SBKL itu adalah singkatan kepada Sanitary Board Kuala Lumpur yang telah ditubuhkan oleh W.E. Maxwell yang merupakan residen British di Selangor. Okey, SBKL ini telah ditubuhkan pada 30 Mei 1890 dan SBKL merupakan unit kerajaan tempatan yang pertama yang ditubuhkan di Tanah Melayu. SBKL ditubuhkan kerana berlaku perkembangan pesat di Kuala Lumpur dan mendorong British untuk memikirkan cara terbaik untuk mengurus dan mentadbir bandar secara sistematik serta menyelesaikan masalah pertambahan penduduk. Okey, baiklah, kita akan teruskan ke isi yang pertama, iaitu dalam Jabatan Kesihatan SBKL yang menjuruskan ke bahagian pengurusan bekalan makanan. Dalam pengurusan bekalan makanan, kita akan bahagikan kepada 3. Yang pertama, kawalan tempat makan. Yang kedua, kawalan kebersihan bekalan makanan. Dan yang ketiga, kawalan harga makanan. Kita akan pergi secara satu persatu kepada tempat makan, di mana tempat makan ini dimaksudkan sebagai kawalan terhadap tempat makanan diproses dan dibekalkan. Contohnya seperti pasar, pusat penyembelihan, pusat memproses susu, kedai membuat roti dan kedai makanan. Peningkatan jumlah pasar dan pusat penyembelihan kita boleh lihat. Yang pertama, pasar. 3 buah pasar diadakan pada tahun 1890 dan meningkat kepada 8 buah pasar pada tahun 1914. Dan pusat penyembelihan pula hanya 2 buah pusat penyembelihan pada tahun 1892 dan meningkat kepada 6 buah pada tahun 1914. Dan pasar digunakan sebagai tempat untuk kawal kuantiti, kualiti dan harga makanan.
manakala penjualan daging mentah pula diawasi secara rapi kerana ianya merupakan salah satu punca keracunan makanan. Dan lesen juga turut diberikan kepada penjual dan penjaja supaya ianya dapat mengawal aktiviti jual beli di Kuala Lumpur. Okey, saya akan teruskan ke bahagian kebersihan makanan di mana SBKL sangat memberi perhatian kepada penumbuhan institusi pembekalan makanan dan penglibatan peniaga untuk mengawal kualiti bekalan makanan di Kuala Lumpur. Pada tahun 1901, seorang inspektor yang mahir dalam hal ehwal veterinary telah dilantik untuk mengawal rumah penyembelihan, iaitu seorang inspektor itu telah diberi jawatan sebagai Inspector of Market and Slaughterhouses. Dan pada tahun 1908 pula, 2 orang kaki tangan telah ditambah, iaitu veterinary dispenser dan yang bertugas di klinik ternakan lembu, dan yang kedua pula Inspektor Pusat Simpanan Lembu dan Tempat Bekalan Susu. Okey, kita teruskan kepada bahagian harga bekalan makanan di mana pada tahun 1890 SBKL telah mulakan sistem pajakan yang mana ianya telah mendatangkan kebaikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ianya sebagai sumber pendapatan SBKL. Yang kedua, pematuhan perjanjian oleh pemajak di mana pemajak harus bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan kebersihan pasar. Dan yang ketiga, kepentingan bersama di mana pemajak dibenarkan untuk menggunakan khidmat SBKL untuk menangkap dan mengesan penjualan haram. Pada tahun 1892, pajakan pasar besar Kuala Lumpur telah dipecahkan kepada pajakan kecil supaya ianya telah untuk memudahkan urusan orang yang memajak ataupun pemajak. Okey, SBKL telah menawarkan 2 jenis pajakan. Pajakan yang pertama iaitu pajak gerai pasar di mana pemajak diberi hak untuk mengutip bayaran tertentu daripada gerai yang dibuka di kawasan pasar setiap hari. Manakala pajakan yang kedua pula ialah pajakan jualan di mana pajakan ini dikenali sebagai monopoli. Pemegang monopoli diberi hak jual barang tertentu. Okey, pada tahun 1904, SBKL telah memperkenalkan sistem pajakan yang lebih ketat, mana ianya untuk memantapkan lagi harga maksimum supaya tiada yang menjual barangan secara haram ataupun sebagainya. Pada tahun 1906 pula, sistem sewaan telah diperkenalkan di mana ianya telah diberikan kepada semua pemilik gerai supaya membayar harga sewa kedai itu pada kadar yang telah ditentukan dan kadar yang sama kepada SBKL kecuali gerai-gerai yang lebih besar. Okey, baiklah, kita akan teruskan ke bahagian pencegahan penyakit berjangkit. Okey, sebenarnya bidang tugas SBKL dalam pengawalan pencegahan penyakit berjangkit sebenarnya adalah sama-sama, di mana terdapat pertindihan tugas di antara SBKL dengan Jabatan Perubatan Selangor. Pegawai kesihatan SBKL adalah juga pegawai kesihatan Kuala Lumpur yang juga merupakan residency surgeon. Dan walaupun begitu, kedudukan ini dapat dipisahkan kerana SBKL hanya terbabit dalam pencegahan penyakit berjangkit sekiranya ia berpunca daripada keadaan yang melibatkan tugas-tugas SBKL. Okey, kebimbangan akan penularan penyakit hawa ataupun bubonic plague pada tahun 1897 menyebabkan tumpuan diberikan kepada penangkapan tikus. Pada tahun 1901, tikus yang ditangkap ini menjadi pembawa kepada kuman hawa. Dan SBKL telah mereformulasikan kaedah bayaran bagi setiap ekor tikus yang ditangkap di mana 12 sen dikenakan pada tahun 1901, kemudian naik kepada turun kepada 2 sen pada 1904 dan 5 sen pada 1911. Namun, kaedah ini tidak dilihat sebagai satu kaedah yang efektif ataupun memberi kesan kepada penyakit hawa ini. Dan kemudian pada tahun 1912, pasukan penangkap tikus telah yang dibayar gaji telah dibentuk. Dan 1913, Kuala Lumpur telah diisytiharkan sebagai kawasan yang bebas daripada penyakit hawa. Namun pada 1914 muncul pula satu penyakit baru iaitu penyakit batuk kering ataupun TB yang merebak di Kuala Lumpur. TB sebenarnya
menyerang manusia melalui saluran pernafasan dan pemakanan. Risiko jangkitannya sangat tinggi dalam kalangan masyarakat yang suka meludah dan batuk secara tak sopan. Panggung pementasan dan rumah judi di Kuala Lumpur merupakan tempat merebaknya penyakit. Kita akan lihat pula tugas dalam Jabatan Kejuruteraan SBKL dalam bidang bekalan air, di mana perkhidmatan bekalan air SBKL dibagikan kepada beberapa tahun. Pada tahun 1890 sehingga 1896, SBKL tidak terlibat secara langsung dalam pembekalan air. SBKL hanya memastikan bekalan air yang digunakan daripada perigi dan juga sungai selamat digunakan oleh penduduk. Dan pada tahun 1896 hingga 1902, SBKL telah terlibat secara langsung dengan mengambil alih perkhidmatan bekalan air bersih daripada Jabatan Kerja Raya memulai 1 April 1896. Dan pada tahun 1902 sehingga seterusnya, SBKL tidak bertanggungjawab terhadap perkhidmatan bekalan air dan hanya menjadi pemungut hasil air. Dan dalam menjalankan beberapa tanggungjawab, SBKL juga menghadapi beberapa masalah dalam sistem bekalan air ini. Contohnya, mereka terpaksa menghadapi kekurangan tenaga buruh, dan yang paling penting, SBKL menghadapi krisis bekalan air pada tahun 1990-an. Kita akan pergi ke bahagian yang keempat, iaitu dalam pengurusan dan pembentukan najis, di mana perubahan yang dibawa oleh SBKL adalah dengan memperkenalkan tandas awam pada 1890, iaitu di Kyle Street. Dan sebelum tahun 1899, proses dan kaedah pembentukan najis ini tidak banyak berubah seperti yang pernah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 1880-an. Pada Julai 1894, SBKL telah keluarkan satu notification bernombor 52 yang membawa kepada pembinaan tandas sungai yang begitu popular pada ketika itu di sepanjang Sungai Kelang. Dan keadaan ini ataupun perkara ini telah mendapat tentangan daripada Dr. Travers kerana ianya telah mencemarkan Sungai Kelang dan mengakibatkan kematian hidupan sungai serta kotoran yang tebal di dasar sungai. Sistem tandas tong pula telah diwujudkan dan ianya paling efektif sekali di Kuala Lumpur, dan ianya hanya digunakan di beberapa rumah kedai, hospital serta penjara. Tandas tong ini adalah terbaik bagi menggantikan tandas sungai. Sistem tandas tong hanya membenarkan penggunaan tong-tong galvani yang dibekalkan sendiri oleh SBKL dan dijual pada harga sekitar RM3.50. Dan pada tahun 1896, SBKL telah memperkenalkan satu sistem kontraktor bagi mengangkut tong najis ini ke tapak pembuangan. Dan sistem ini telah mewujudkan beberapa permasalahan seperti masalah tenaga buruh dan kelalaian sehingga berlaku tumpahan kumbahan, dan keadaan ini mampu mencemarkan persekitaran Kuala Lumpur dan akan mengakibatkan penyakit yang boleh berlaku. Dan pada 2 Mei 1899, SBKL telah mencadangkan untuk memulakan satu sistem waterborne sewage dan tangka septik, tetapi cadangan ini tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya Perang Dunia Pertama. Baiklah, kita bagi kepada bahagian yang terakhir, iaitu pengumpulan dan pembuangan sampah sarap. Pada tahun 1895, SBKL telah membuat satu peraturan baru dan telah diwartakan di bawah Regulations 5. Pada tahun 1890, Pindaan 7 yang mewajibkan penduduk yang mendiami High Street, Petaling Street dan Ampang Street supaya sediakan dan gunakan bakul sampah. Ini merupakan antara langkah awal untuk pembuangan sampah sarap secara teratur dan sistematik. Kaedah ini telah diperluaskan ke seluruh kawasan SBKL dengan penggunaan tong sampah, iaitu sistem tong sampah besar. Peringkat awal sampah ini dikumpul dan dibuang dengan cara menimbus paya ataupun tanah rendah. Dan di mana kawasan penimbusan ini terletak di kawasan di belakang Petaling Street, Sultan Street, Batu Road dan juga sebahagian kawasan Pudu.
Okey. Pada tahun 1896, kaedah pembuangan sampah ini telah dipelbagaikan dengan contoh jentera pembakar sampah. Namun, ianya tidak mampu menampung jumlah muatan sampah yang terlalu banyak, dan akhirnya pada tahun 1914, SBKL telah menggunakan lori untuk memunggah sampah kerana kereta lembu tak sesuai untuk keluasan kawasan tanggungjawab SBKL. Dan apabila kita teliti balik, sistem pembuangan sampah ini masih dipraktikkan sehingga ke hari ini, di mana kita sebagai rakyat Malaysia, bukan sahaja di Kuala Lumpur tetapi di seluruh Malaysia masih menggunakan sistem pembuangan sampah dalam tong sampah. Okey, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan sampah. Okey, secara kesimpulannya, penubuhan SPK ini telah banyak membawa perubahan di bandar Kuala Lumpur, terutamanya dalam 5 bidang ini, iaitu pengurusan makanan, penyakit berjangkit, bekalan air, pembentungan najis dan juga pengumpulan dan pembuangan sampah. Okey, sekiranya SPKL ini tidak ditubuhkan dan pelaksanaan tugas ini tidak dibentuk, nescaya bandar Kuala Lumpur ini akan menjadi sebuah bandar yang sangat kotor dan bermasalah ekoran pertambahan penduduk. Kepesatan ekonomi yang berlaku juga turut memaksa perubahan ini dibuat supaya penduduk di Kuala Lumpur mendapat menikmati kehidupan yang sempurna dan keselesaan. Okay, dengan penubuhan SBK ini telah membawa satu revolusi baharu dalam kehidupan rakyat yang lebih teratur sehingga diguna pakai hingga ke hari ini dengan penambah baik yang telah dibuat seiring peredaran masa. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih.